contoh matematik ni ada 10 set. Okay. Jadi dulu kita buat topik satu ni, setiap pensyarah akan restrict. Okay. Restrict access tu maknanya kita pelajar set lain tak dapat lihat bahan kita. Tapi kita sebenarnya masih lagi buat masa ni, masih lagi boleh lihat pensyarah lain walaupun dia restrict bahan dia. Okay. Bila berlaku begitu, yang kita dapati ialah dari segi kita lihat topik satu ni pun dia dah macam kecamuk kan, macam notes tu semua notes saja, tak tahu daripada set mana. Lepas tu kita pun bercampur semua. Jadi saya boleh cadangkan kita bentukkan topik tadi kan the default ni ialah topik, tapi kita rename kan mengikut set dan nama pensyarah. Maksudnya kita rename kat, okay, maksudnya kita ada default dia add topik. Siapa yang boleh buat tu penyelaras sahaja ke setiap pensyarah boleh buat? Boleh, setiap pensyarah boleh buat. Macam saya kan, saya bukan penyelaras kursus ni. Okay, Encik Amin penyelaras dia, tapi saya boleh klik sini add topik. Okay, saya nak berapa yang saya punya topik section saya, contohnya saya nak buat satu je. Okay, so dia nanti dia akan add on topik 15. Ini ialah default dia. Default dalam UKM Folio sebab dia ada 14 yang sebelum tu. So saya boleh edit sini. Edit di sini. Kemudian kita edit topik. Okay. So contoh kita klik custom ni kan, kalau tidak dia guna default je. So mungkin saya boleh buat katalah saya ada set 11 macam tu. Jadi saya dah ada satu bilik kecil untuk saya lah begitu. Okey ya? Okey. Okey. Alright. So sekarang nak cerita yang lain pula. Walaupun begitu kan, saya save changes kan. Walaupun kita dah buat begitu, dari pihak student dia masih lagi nampak macam kecamuk. Okey. Saya tukar interface student pula ni. Student. Right. Okay, ini dari student saya. Kan, student saya dia akan lihat macam ni. Dia masih lihat topik satu ni, katalah nama ni pun set orang lain kan. Set Encik Amin katakan. Dia masih dapat lihat semua bahan-bahan ni kan. Walaupun dia tak boleh pergi tapi dia dapat lihat nota, apa benda yang dia tak boleh pergi. Yang macam ni dia tak restrict, dia boleh klik lah. Tapi yang macam ni bila dia restrict, dia nampak dia tak boleh restrict. Dia macam alamak, dia tak dapat nota tu. Kan? Tapi dia tahu nota tu ada. Jadi saya cadangkan kalau kita tak nak nampak bahan-bahan kita oleh pelajar lain tak nak nampak bahan kita boleh restrict access pada awal. Hello? Abaikan. Ada bos rumah panggil. sorry. Ada orang ketuk pintu rumah saya. Okey, contohnya macam ni kan, macam macam ni kan, macam latihan set ni latihan 2 tugasan COVID-19 ni, Encik Amin dia dah restrict access daripada awal di topik tu sendiri. Jadi maknanya bahan-bahan dalam tu student pun tak tahu apa benda bahan di-uploadkan, student lain lah. Jadi dia macam lebih tak stres sangat bandingkan kalau macam ni kan. Macam ni dia restrict access tapi dia nampak ada nota 1, nota 2, nota 3 yang student lain dapat dia tak dapat. So kita boleh control macam tu. Itu yang saya rasa yang paling baik untuk kurangkan sesaknya interface tu. Okey. Okey ke? Okey. Okay, so kita return to my normal role tadi. Turn editing on.
Okay. Okay. So ni contoh saya dah restrict access daripada awal. Okay. Jadi macam ni kita nak restrict access daripada awal. Okay. Contohnya set ni kan, saya buat yang baru ni, add an activity or resources ni. Okay. So saya nak buat apa? Saya nak bukan ni. Dr. Azrina, boleh ke lepas dah kita masukkan nota-nota tu baru kita teringat nak restrict? Boleh? Lepas tu, boleh. 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 Itu Okay. jawab pula. Oh, thank you. Dah lah tu. Apa Dah ni boleh jawab. sharing session. Sharing. Okay. So kata saya nak buat topik ni kan, add topics tu. Okay. Add topics. Okay. So saya nak rename tadi kan. Di topik 15 saya nak buat balik semula. Okay. Edit topik. Kemudian saya custom. Okay. Set 11 Azrina. Okay. Jadi dekat sini kan ada restrict access ni kan. Kita klik tu. Kemudian kita add restriction. Add restriction. Kita pergi group. Kita tak pergi grouping, kita pergi group. Okay, kita pergi group sebab set kita dianggap sebagai group dalam UKM Folio. So kita pilihlah set kita, contohnya saya ambil contoh je lah kan. Saya ambil set 8. Okay. Gitu. Okay tak? Okay, so kita dah restrict. Kalau kita ada katakan 2 set kan untuk kursus tersebut, kita boleh add lagi kat sini. Add lagi restriction. Pergi group. Okay. Tapi dekat sini dia tak boleh all lah. Kita kena pilih any. Maknanya group 8 ataupun group 4. Kalau kita pilih all tu nanti dia mesti ada dalam dua-dua group baru dia dapat access. Kita nak salah satu daripada set tu. Ni penting. Okay. Kemudian kita save changes. Okay, so di sini kita dah restrict dah. Yep. Dah restrict lah daripada awal topik ni ataupun set saya ni kan. Maksudnya student lain memang dah tak boleh access apa saja bahan yang dia memang tak boleh access, tapi dia tak boleh nampak pun apa yang saya upload. Dia tak stress lah tengok set orang lain dia upload 10 bahan, set dia satu bahan je. Dia tak nampak. Okay, so bila kita add activity, contohnya saya nak add file kan, boleh file ke folder ke book ke tadi. Okay, bila kita add, proses dia sama juga. Okay, contohnya nota 3 katakan. Okay. Dan kita pilih file ni, upload mana-mana file, choose file. Okay, contohnya saya ambil ini, kemudian open. Okay, so tadi kita di sini saja kan. Okay, kita upload file. Tadi kita dah selesai kat sini saja. Kemudian kita save and display pun save macam tu course. Sekarang ni kalau kita ada banyak set, kita kena pergi kepada restrict access. Restrict access, pergi kepada add restriction, pergi kepada group, bukan grouping. Kemudian kita choose siapa yang kita nak add restriction. Kita macam ni 2 kali. Pertama kita add restriction kepada topik tadi. Okay. Dan kedua kita restrictkan kepada file tu sendiri. So kita choose, contohnya sini saya choose okay. Saya buat set 4 balik. Okay. Dan kalau saya nak add lagi macam tadi, kita klik ke all ni ataupun any.
supaya jadi all. Kita klik set 8. Okay. So save and return. Okay. Jadi dalam interface kita, kita nampak ni kan, not available unless kita dah restrict 4 dan 8. Nota ni pun kita restrict 4 dan 8. Okay. Jadi apa yang berlaku kalau kita buat begini, ni contoh kan, sama juga dengan case yang ini. Yang apa ni? Yang ini, saya buat contoh set 10 ni, saya buat restrict. Dekat topik tu sendiri saya restrict, dekat nota-nota tu sendiri pun saya restrict juga. Okay, saya restrict juga. Jadi Perlu ke student kita buat macam tu, Doktor? Kalau kita dah restrict dia punya topik, bukankah dia tak boleh tengok yang lain pun? tak, dia masih boleh. Saya dah try. Oh. Macam ni kan, saya macam ni, saya restrict ni, yang ini saya tak buat restriction kan. Student lain masih boleh lihat. Jadi contohnya saya dah ini set daripada ini set student stat lain. Yang ni dia nampak macam ni kan. Yang ini dia tak nampak apa-apa bahan dalam tu. Sebab saya dah restrict topik dan saya restrict bahan. Okay. Jadi dia tak kecamuk lah macam tu. Tapi yang bawah ni saya restrict topik, saya pun tak faham. Tapi yang bunga ni saya tak restrict. Tapi dia masih boleh nampak. Dia boleh nampak tapi dia boleh buka juga ke? Itu saya kena tanya balik. Sebab kalau nak sebab ada ikutkan beza dia kan. set orang lain. Topik dengan kita bahan. restrict. Kalau nak ikutkan dan the whole thing dah restrict, maknanya tak boleh tengok lah kan. Patutnya nak Tapi keluar dia kan. appear kan. What's the point? Kalau macam tu buat apa nak restrict topik? Baik restrict bawah tu je. Betul. Tapi katalah saya cuma tak dapat lagi yang ni kalau kita baru start lah, kita nak add file ataupun add topik dan kita restrict. Tapi katalah saya dah add dah, lepas tu tak terlupa nak restrict. So macam mana cara saya nak pergi restrict? Okay. So macam ni saya tak restrict kan. Macam ni saya tak restrict bunga ni. So saya boleh pergi kepada edit setting ni. Okay. Edit setting. Kemudian kita pergi kepada restrict access. Okay. Restrict access. Tu buat macam biasa buat macam tadi lah. Buat macam tadi. Jadi saya nak tunjuk macam dalam case maths ni kan, saya tukar balik switch role to student tu. Okay, ini maknanya student saya. Ini maknanya student Allah. Salah. Okay. Masalah lah ni pula. Tapi dia patah balik tadi, dia akan jadi begitulah kalau kita restrict, kita tak restrict topik, kita restrict bahan, student dari segi student dia nampak lah apa bahan orang lain upload, tapi dia tak dapat access. Jadi kalau kita nak betul-betul tak nampak apa langsung dari student lain, kita boleh buat double begitulah. First kita restrict topik dan kita restrict setiap bahan. Okay. Jadi dia dari segi dia tak akan nampak apa yang berlaku bawah set ni. Tapi kan Dr. Azrina, Saya kalau orang lain punya pula, kita tak boleh buat apa-apa kan? tak boleh. Tak boleh hide dia punya ya? Jangan cuba-cuba ya. Kenapa nak hide orang punya? Satu nak tanya, kalau ada assignment, macam saya ada pelajar saya, dia dah hantar assignment. Lepas tu tengok assignment dia silap. Lepas tu dia nak hantar balik semula. Macam mana kita nak letak instruction tu masa kita